Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Apa khabar Dr. Rahimah? Sihat ya pagi Jumaat ni? Okay. Alhamdulillah sihat. Brother Zahir macam mana? Alhamdulillah. Cuma kami ni dalam mood work from home dan hari Jumaat ni kami di Selangor kira bekerja lah. Dan Prof. Madia Dr. Rahimah daripada Uniza Terengganu kira-kiranya cuti lah hari Jumaat ni. Tapi katanya ni, bekerja juga. Yeah. Baik, Alhamdulillah kita ada masa untuk bersama Dr. Rahimah mewakili juga Prof. Rosnani sebenarnya sebagai penterjemah bersama sebuah buku yang buku ni asal bahasa Inggeris dia sudah agak lama dan masyhur juga. Dan Alhamdulillah dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris mutakhir ni, dalam bahasa Melayu. Dan kita siri kita ini siri yang ke-6 Dr. Rahimah ya. Ya. Jadi tanpa buang masa saya jemputlah Dr. Rahimah untuk present ataupun menceritakan isu-isu ataupun perkara yang bersabit dengan proses penterjemahan buku tersebut, iaitu memugah semula keintelektualan di alam Melayu itu. Jadi dipersilakan. Okay, terima kasih Brother Zahiruddin, sahabat bermusim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi yang dikasihi sahabat-sahabat di alam maya sekalian. Jadi mungkin ramai yang belum kenal saya, jadi saya ta'aruf lah. Saya perkenalkan diri saya. Saya Rahimah binti Embung. Profesor Madya di Pusat Pengajian Pendidikan, Dakwah dan Peradaban Islam di Fakulti Pengajian Kontemporari Islam Universiti Sultan Zainal Abidin di Terengganu. Jadi sebelum saya balik berkhidmat di Terengganu ni, Brother Zahir, saya pernah menjadi pensyarah matrikulasi UIA pada tahun 2004 hingga 2014. Dalam masa yang sama, saya buat PhD di Kuliah of Education. Jadi saya dapat PhD pendidikan saya pada tahun 2011 di bawah penilaian Prof. Dr. Rosnani. Dan saya juga daripada degree pun dalam di UIA, Bachelor Honours Ilmu Wahyu dan Warisan Islam. Major saya dakwah ataupun akidah, minor dalam sains politik. Jadi sikitlah perkongsian saya ni. Alhamdulillah, terima kasih kepada semualah, kepada Prof. Rosfam, Prof. Rosnani, kepada Brother Zahir dan semua kerana beri peluang kepada saya untuk perkongsian penterjemahan aspek karya suntingan dan kooperasi bagi projek terjemahan buku UIA. Terima kasihlah. Jadi sebenarnya saya bukanlah panel yang sepatutnya lah, yang selayaknya. Sepatutnya Prof. Rosnani sendiri. Tapi kerana Prof. Rosnani ni dia penilai saya, tak jemu-jemu untuk memberi saya latihan dan juga pendedahan, maka dia mencadangkan nama saya sebagai panel hari ini. Saya harap insya-Allah saya akan boleh kita berkongsi sedikit ilmu dan pengalaman dalam penterjemahan buku yang sangat bagus ini bagi saya. Okey, dan buku ini sebenarnya memberi impak dalam hidup saya sebagai ahli akademik dalam bidang pendidikan, memberi semangat kepada saya. Okey, jadi sebagaimana yang kita tahu, buku ni asalnya daripada bahasa Inggeris dan terpilih untuk IUM Translation Book Project ni. Buku ni compilation actually daripada beberapa orang penyumbang sempena seminar dan telah diedit oleh Prof. Rosani Hashim, iaitu Reclaiming the Conversation, Islamic Intellectual Tradition in the Malay Archipelago. Masa tu saya masih sebagai seorang student
Dan masa yang sama saya juga sebagai ahli akademik di UIA lah. Okey, jadi Prof. Rosnani memberi saya tugasan ni lah. Jadi pada masa tu dengan komitmen yang yalah kerja lagi, belajar lagi tu, alhamdulillah saya Prof. Rosnani memberikan beberapa makalah lah yang dalam bahasa Inggeris untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Ada setengahnya dah ada dalam bahasa Melayu. Jadi yang tu tak perlu diterjemah lagi. Jadi maknanya buku ni bukanlah saya seorang sahaja yang menterjemah. Selain Prof. Rosnani dan ada setengahnya beberapa yang sudah berada dalam bahasa Melayu. Asalnya bahasa Melayu ditranslate ke bahasa Inggeris untuk seminar, dan bila untuk buku terjemahan ni digunakan balik lah. Okey. Jadi buku ni yang kita tahu ni sempena ni lah Ibu Kota Dunia KL sebagai Ibu Kota Buku Dunia 2020. Alhamdulillah saya bersama ni lah dapat menghadiri dan saya bertemu dengan Prof. Rosfa dan juga Prof. Rosnani. Alhamdulillah setiap sekian lama dan memberi saya semangat lah untuk terus menyumbang dalam aktiviti terjemahan. Dan alhamdulillah di Nizam ni pun saya masih membantu dan juga membantulah sahabat-sahabat untuk membuat terjemahan artikel dan juga mengolah semula karya-karya mereka tu lah. Okey, jadi ini bukunya yang sudah terbit pada tahun 2021. Buku asalnya terbitan pada 2010. Nak kiranya dah 10 tahun. Tapi oleh kerana hebatnya buku ni, dia punya ideanya tak pernah lapuk. Walaupun tokoh-tokoh yang kita pilih adalah tokoh-tokoh yang sudah tidak ada, tapi idea mereka tu baru, sentiasa baru dan masih praktikal, masih relevan di zaman ini. Okey. Jadi ni bukunya. Ni kandungan dalamnya. Kenapa memugar semula tradisi intelektual di alam Melayu. Okey kan? Saya dengar echo. Doktor Laifah. Ya. Slide tak bergerak. Slide di gerak ke? Saya ni dah masuk dalam konten. Oh ya. Macam mana? Saya banyak saya tunjuk slide ni. Sekejap ya. Yang ni sekejap ya. saya kena ni balik. Yang tu mungkin macam doktor klik yang ada double di mungkin yang ada double di doktor punya tu. Kena tutup salah satu. Double. Okey. Atau saya stop sharing dulu. Macam ni. Boleh stop sharing masuk semula. Share screen semula. Okey, saya stop sharing. Hilang tak? Hilang? Okey, boleh masuk semula. Okey, saya end show. Sayang tu tak boleh tengok gambar-gambar comel-comel tu. Gambar saya, gambar kenangan dengan Prof. Rosfa pertama kali. Tak tahulah boleh jumpa lagi ke tak. Okey, sambil application window, sharing. Nampak tak? Okey, nampak dia jadi dah. Ataupun, okey, sekarang ni saya mainkan slide ni. Okey tak Zahir? Dia tidak bergerak lagi tu. Mungkin kena klik di atas. Tak mana? Mungkin kena klik di atas apa? Doktor buka langsung. Sepatutnya tak ada isu tu. Kayaknya di
Okey, saya buka slide semula. Tadi saya minimize, kemudian saya buka slide and then saya share semula. Okay. Okey, share screen, application window. Atau saya kena ni tak? Bismillah. Dia kena apa ni? Nampak? Dia tak jadi. Okey, dia dah naik. Ataupun saya kena buat macam ni tak? Okey dah. Okey. Nampak? Bergerak tak? Doktor masa cakap, doktor kena buka slide tu. Okey. Okey, boleh. Okey, saya buka slide show, okey. Okey, nampak? Macam tak jadi tak? Dia kena ni. Okey. Dah okey. Doktor klik macam tadi. Dia tak boleh buat slide show. Tak? Saya rasa dia tak boleh slide show. Dia kena tak apa. dia tak boleh slide show. Dia tak bergerak. Betul. Okey ni okey. Profil diri saya. Tak nampak tu. Okey, pasal slow je. Okey, ni profil diri saya. Semasa itulah majlis pelancaran Translation Book Series ni tahun lepas masa PKP. Yang ni kata kenangan saya dengan Dr. Rosfa. Dan alhamdulillah saya jumpa dengan Prof. Rosnani. Ni buku asalnya. Okey, buku asal dalam English, Reclaiming the Conversation, dan ditranslate dalam bahasa Melayu, memukar semula tradisi intelektual di alam Melayu. Ni dia punya ni lah cover. Nampak di depan tu beberapa rupa ni lah wajah tokoh kita. Ni kandungan lah. Dalam kandungan maksudnya saya selaku penyunting asal ialah Rosnani, Prof. Rosnani. Saya selaku penterjemah sekali dengan Dr. Rosnani. Dan ini ialah kandungan. Jadi dalam buku ini kita ada 12 bab. 11 tu berkenaan dengan tokoh lah. Okey, jadi bab yang pertama Syekh Daud Al-Fatani, bab yang kedua Syekh Abdul Samad Al-Palembani, bab yang ketiga Mushi Abdullah, bab keempat Tok Kenali, bab yang kelima Syed Syekh Al-Hadi, bab yang keenam Pendeta Zakbar, bab yang ketujuh Hashim Ash'ari, bab ke-8 Mahmud Yunus, bab ke-9 Hamka, bab ke-10 Imam Zarkashi, bab ke-11 Harun Nasution. Lepas tu rumusan lah, bab yang ke-12 tu. Jadi suka sini pasal ini ialah karya suntingan, compilation. Jadi saya nak tunjuk, saya tunjuk sekali imbas lah penyumbang makalah. Mereka bukannya orang kata orang yang biasa lah. Mereka merupakan tokoh akademik yang hebat lah. Yang pertama ialah Prof. Rosnani, ada beberapa makalah, menulis beberapa makalah. Hamid Fahmi Zarkashi, Timbalan Rektor di apa ni Institute of Islamic Studies, Gontor. Dia orang Indonesia. Ibrahim Narong Sakhet, dia ni sekarang penolong profesor di PSU, Prince of Songkla University Patani. Masa tu diorang tu rasanya masih student. Dan ni yang kita kenal lah. Allah yarham Muhammad Usman Al-Muhammadi. Dia ada menulis satu makalah. Dr. Wan Mazwati, Wan Yusof, juga student kepada Prof. Rosnani. Fatah Abdul Syukur daripada Indonesia.
Ibrahim Abu Bakar, yang ni Malaysia lah, Fakulti Pengajian Islam di UKM sekarang. Lepas tu Haji, ni Allah yarham, Haji Masyaruddin dan Yeti Rob Wulangisih daripada Universiti Semarang, Indonesia. Jadi tu sekali imbas lah. Antara tokoh yang kita pilih, yang kita pilih yang memberi impak kepada pendidikan Islam di alam Melayu. Jadi yang bab pertama tadi tu Syekh Daud Al-Fatani. Yang ni yang menulis sendiri pun Brother Ibrahim tu pun asal daripada Fatani, berkhidmat di Fatani, dan bagi saya dia meneruskan juga usaha untuk pendidikan Islam tu. Jadi Syekh Daud Fatani memang kita tidak asing lah. Bukan sekadar di Thailand, tapi di Malaysia pun memang terkenal. Dan kedua ni Syekh Abdul Samad Al-Palembani, daripada tokoh daripada Indonesia, yang inilah kita kata dari segi roh dia tu, dia lebih kepada tasawuf, ilmu makrifat. Dan kemudian Munsyi Abdullah. Munsyi Abdullah ni memang terkenal lah. Kita tahu dia ni merupakan pengkritik terawal budaya Melayu, masyarakat Melayu, bahasa Melayu. Dan kita boleh tengok macam mana dia seolah-olahnya kita nampak kalau kita tak kaji betul pemikiran beliau, kita rasa seolah dia ni lebih kepada pro penjajah. Tapi sebenarnya tidak. Dia sebenarnya dalam jiwa dia mahu mengubah sebenarnya masyarakat Melayu menjadi lebih baik. Tok Kenali, ramai yang kenal Tok Kenali atau nama yang sebenarnya Muhammad Yusuf bin Ahmad. Walaupun kita nampak Tok Kenali ni kita dengar macam pondok-pondok, tapi sebenarnya pemikiran Tok Kenali bagi saya setelah saya membaca pemikiran beliau tu sebenarnya moden dan relevan sehingga sekarang. Dan seterusnya Syed Syekh Al-Hadi. Syed Syekh Al-Hadi memang kita katakan seolah macam memang moden lah. Dia kita katakan sebagai reformis lah, reformis, dan dia mungkin dia kurang sikit, maksudnya dari segi dengan sistem lama, bukan masalah pondok, dari segi sistem lah. Maka dia menubuhkan sistem madrasah sendirilah. Dan beliau mendapat gelaran sebagai kaum muda. Di sininya adalah kaum muda kita faham ada konflik dengan kaum tua tu. Jadi dia tubuh madrasah tu di Singapura, Melaka dan Pulau Pinang. Maksudnya di sebelah barat tu dan juga Singapura. Sudah ada usaha-usaha untuk modernisasi pendidikan Islam tu. Pendeta Sabang, yang Zainal Abidin bin Ahmad, yang kita kenal dia, kita tahu dia pasal Sabah sampai sekarang pun masih popular lah dalam kalangan pendidik dan juga siapa pengkaji tamadun. Jadi dia ni, Sabah ni lebih muda daripada Munsyi Abdullah tu tak? Maksudnya dia ni pejuang jugalah, pejuang untuk memastikan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, dah bahasa pengantar untuk tanah Melayu. Jadi masa ni dah merdeka lah. Jadi dia daripada idea juga, dia berhasrat mengesyorkan, mencadangkan sebuah universiti Islam. Jadi Pendeta Zakbar ni kita tahu dia banyak memberi sumbangan dalam tata bahasa Melayu ni. Syekh Asy'ari pun daripada Indonesia. Jadi beliau pun lebih digelar sebagai golongan muda jugalah. Dan terlibat dalam Nahdlatul Ulama, yang sampai sekarang pun Nahdlatul Ulama ni sangat orang kata memberi pengaruh lah
dalam sistem pendidikan di Indonesia. Okey. Kemudian Mahmud Yunus, dia juga seorang, walaupun kita kurang mengenali Mahmud Yunus, dia ni daripada Indonesia, dia terlibat sumbangan besar juga dalam reformasi pendidikan Islam di Indonesia. Okey, jadi dia juga bertanggungjawab untuk menginstitusikan Institut Pendidikan Agama Islam negeri itu. Okey, yang ni Hamka. Hamka memang kita kenal lah, walaupun asalnya daripada Indonesia, tapi dia punya pengaruhnya sampai kepada kita lah, tanah Melayu ni. Jadi dia merupakan, kita boleh katakan bukan sekadar sarjana, dia pun boleh katakan ulama, dia terkenal dalam bidang kesusasteraan Melayu, Islam, bukunya pun, novel-novelnya pun ramai orang baca, dia pun ada tafsir, kita dah tahu. Okey, jadi bagi dia ni bahasa Melayu tu penting untuk identiti bangsa Indonesia dan juga untuk perpaduan bangsa Melayu tu lah. Okey. Dan akhirnya yang ke-11 ialah Imam Zarkashi. Imam Zarkashi ni yang mengarang kisah dia ni ialah anak dia sendiri, Fahmi Zarkashi. Dan kita tahu, okey, dia dah pengasas Gontor kan, Gontor. Dan Gontor merupakan, bagi saya lah, bagi saya kurikulum di Gontor tu sangat bagus, relevan dengan keadaan semasa, walaupun kata pesantren, tapi pesantren yang mempunyai sistem yang moden lah. Okey. Jadi dia mengasaskan sistem madrasah, dicampur madrasah dengan pesantren. Jadi pondok moden Gontor. Okey. Itu sedikit perkongsian tentang tokoh-tokoh. Saya tak nak ulas banyak, jadi macam lecture pula, macam mengajar. Jadi ni analisis saya lah. Ni analisis secara keseluruhan, bukan melibatkan semualah, keseluruhan. Maksudnya sini yang kita tahu, seperti mana yang daripada apa yang saya belajar daripada Prof. Wasnani, dan ada juga buku dia pasal educational dualism, dan saya pun ada juga menulis buku educational dualism terbitan Unizam. Okey, jadi kita ambil ni secara umum, bukan secara detail. Secara umumnya kita tahu masalah ummah kita ni sekarang ni selepas penjajahan iaitu berlakunya educational dualism. Ada krisis pendidikan moden sekular, dan juga kita nampak bahawa sistem pondok, sistem yang tradisional dulu, okey, yang agak comot, agak gagal. Bukan saya memberi strong statement, ni secara orang kata secara umum je lah. Jadi daripada situ beberapa orang ni tokoh dah mengenal pasti, menyedari bahawa macam mana nak orang kata untuk revive balik ummah tu, iaitu melalui pendidikan. Maksudnya penyakit ummah tu bermula daripada pendidikan, jadi solution untuk merawatnya itu juga melalui pendidikan. Jadi sini ni saya nak bagi ada 3 lah secara umum juga ni. Secara umum juga bila berlakunya penjajahan, lepas tu kita katakan modernisasi lah, bagi saya penjajahan barat tu, okey, sebenarnya kita dah moden sebelum tu, Islam. Okey. Jadi nampak sini ni di Muslim country sewujudnya, seolah wujudnya 3 golongan lah. Yang pertama yang sekular. Yang sekular ni dia anggap Islam tu sebagai hal peribadi lah. Dia anggap Islam tu atau ulama tu sebagai pendorong faktor kepada kemunduran. Lepas tu ada satu lagi golongan yang orang kata very konservatif, tak nak terima perubahan. Okey. Mungkin dia nampak kita umat Islam sekarang sudah tersasar daripada ajaran Islam. Tu betul sebenarnya. Tapi itu maksudnya dari segi
kepercayaan mereka yakin situ. Maksudnya kemudian datang lagi golongan yang ketiga. Golongan yang tiga tadi melibatkan tadilah beberapa tokoh yang berhaluan sederhana. Maksudnya ajaran Islam bukan punca kepada kemunduran masyarakat Melayu, tapi keengganan golongan agama dan juga jumuknya sistem pendidikan Islam tu, dia antara faktor yang boleh menyumbang kepada kemunduran umat Islam. Yang ni golongan sederhana. Jadi sinilah mana orang kata datangnya fahaman tu. Maksudnya sini adanya berlaku kebangkitan reformasi tokoh pendidikan Islam. Saya tak suka istilah reformasi ni dikaitkan dengan mana-mana ahli politik ataupun tokoh politik lah. Pasal reformasi ni dia berlaku dalam pendidikan, dia berlainan dengan politik. Jadi tiada kaitan dengan politik lah. Yang ni. Jadi kita nak, semua orang tahu sebenarnya. Lahirnya tokoh-tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani, Syekh Muhammad Abduh, Rashid Ridha, Said Nursi, mereka membuat reformasi dalam pendidikan Islam. Dan mereka memberi pengaruh sebenarnya kepada orang Melayu ni. Syekh Tahir Jalaluddin, Syekh Ahmad Al-Hadi, Tok Kenali, Syekh Daud Al-Fatani, Imam Zarkashi. Jadi reformasi itu bermula daripada sana lah. Jamaluddin Al-Afghani daripada orang kata daripada Timur Tengah datang ke sini kerana mereka tu melihat berpandangan bahawa sistem pendidikan Islam dia faktor kemunduran umat. Jadi perlunya kepada revive balik pendidikan Islam tu. Jadi dia mereka nampak dari segi pemulihan sains dan falsafah kembali kepada pendidikan Islam bersepadu. Jadi dan yang ni kita tahu maksudnya detektan daripada usaha-usaha reformasi tu, maka berlakunya persidangan Mekah yang kita nampak bila kita kaji dia punya pendidikan Islam tu dia mesti seimbang, mesti holistik, bersepadu antara ukhrawi dengan duniawi. Dan dalam persidangan Mekah ni adanya satu rekomendasi yang sangat praktikal actually, itunya Islamisasi ilmu dan juga integrasi kurikulum. Jadi sekarang dah 10.32, saya berhenti dulu sekejap untuk ni sesi soal jawab boleh? Tak ada Zahid? Boleh. Atau saya teruskan? Boleh. Ini ada soalan daripada Prof. Rosnani sendiri. Allah. Dia tanya, boleh terangkan kenapa kita perlu terjemahkan karya ini ke bahasa Melayu? Kenapa tidak perlu pugar semula tradisi intelektual ini? Itu soalan dia. Ada soalan daripada Tok Guru saya ke? Tok Guru tanya jawab untuk menguji anak murid dia lah ni. Jadi kita faham apa yang usaha-usaha sebelum ni daripada Prof. Rosnani dan juga tim dalam bahasa Inggeris. Maksudnya untuk dipersembahkan sehingga kepada peringkat international. Sehingga menghasilkan satu buku dalam bahasa Inggeris. Saya pengalaman saya sebagai guru, saya bermula daripada bawah, bukan terus menjadi pensyarah. Jadi saya melihat bahawa bukan sekadar akademia sahaja yang perlu memahami tentang konsep pendidikan Islam. Dan kenapa perlunya kita merealisasikan pendidikan Islam dalam konteks yang sebenar. Pasal bagi saya lah, pemerhatian saya, kajian saya mendapati ramai sebenarnya pendidik tak faham apa yang dimaksudkan dengan pendidikan Islam. Jadi buku ini daripada bahasa Inggeris
memang wajar diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu supaya boleh diakses oleh semua. Bukan sekadar mereka yang tak faham bahasa Inggeris. Okey, tapi juga kepada pasal kita olah kita dalam bahasa yang agak mudah. Juga kepada guru-guru dan semualah, kepada pelajar-pelajar untuk memahami semula pemikiran-pemikiran daripada tokoh kita sendiri. Pasal menurut dalam prakata ni, buku ni adanya prakata daripada Profesor Ulung kita lah, Prof. Dr. Kamal Hassan. Dia kata penting sebenarnya. Saya pun setuju dengan pendapat penting. Pasal orang muda ke, tak kira orang muda ke, orang tua ke, orang dewasa ke, mereka tak sedar. Mereka tak sedar sebenarnya dah wujud dalam masyarakat Melayu kita tokoh-tokoh, insan-insan yang berhati luhur, okey, yang berjiwa besar. Mereka ni sebenarnya pejuang, pejuang masyarakat ummah, okey, untuk mengembalikan semula ummah Islam ni dan masyarakat Melayu ni kembali gemilang. Kata pugar tu, maksud pugar tu ialah dia sebenarnya pugar ialah fresh, memugar semula, maksudnya refresh, revival, rejuvenate, gitulah. Kita kena balik semula kepada pemikiran mereka ni. Nampak macam walaupun mereka sudah tidak ada, mereka wujud di zaman dulu, tapi pemikiran mereka tu masih relevan dan perlu difahami, dihayati dan diteruskan perjuangan usaha-usaha mereka untuk mengembalikan kegemilangan masyarakat Melayu melalui pendidikan Islam. Okey, panjang pula. Mungkin saya boleh tambah sikit soalan. Sepanjang menterjemahkan beberapa artikel dalam buku ini, ada tak masalah dari sudut penyelarasan? Maksudnya kan kalau ikut asalnya sumbangan itu mestilah setiap pengarang yang menyumbang itu ada style dia masing-masing. Jadi bila kita nak terjemah bahasa Melayu tu mestilah kita nak saraskan itu. Jadi ada masalah besar tak yang Dr. Rosnani hadapi ketika itu? Ya, Dr. Rosnani ke saya? Saya Dr. Rosnani pula. Dr. Rahimah. Dr. Rosnani tak ada masalah. Okey, saya mungkin ada masalah bahasa. Pasal bahasa Inggeris saya bukannya strong sangat. Okey, maksudnya biasa-biasa je lah. Bahasa Melayu pun bukan yang cantik sangat pun. Okey, biasa-biasa je. Tapi Alhamdulillah, bagi saya tak ada masalah sebenarnya untuk menterjemah. Kerana, okey, macam saya dah memang hidup dalam dunia pendidikan. Maksudnya bukan sekadar belajar menuntut ilmu, tapi kita seolah macam live in Islam education tu. Okey, jadi apabila saya menghadiri conference, itu seminar, saya tengok sendiri. Okey, penulis-penulis ni, pembentang-pembentang ni membentangkan idea masing-masing lah. Dan idea mereka tu saya rasa the background dia orang pun lebih kurang je. Ramai yang daripada majoriti daripada UIA. Daripada UIA, dari segi idea tu, dari segi fikrah tu lebih kurang je. Jadi bila saya translate, tak ada masalah sebenarnya. Okay, tak ada masalah sangat. Cuma masalahnya timbul yang ni. Kemudian apabila buku ni nak diterbitkan, maksudnya saya inilah teringat dan perasan dan saya bagi tahu Prof. Rosnani apa sebenarnya buku ni masih ada masalah, iaitu oleh kerana bahan asal. Okey, pasal mereka mengkaji tokoh Melayu, buku pun dalam bahasa Melayu setengahnya dan bahasa Melayu klasik. Okey, macam Pendeta Zakbar, Musyid Abdullah. Pasal apa ni, penulis ni dia mengambil karya asal. Okey, dan adanya quotation yang ni lah full.
Okey, jadi saya ni dengan keadaan PKP, kami kena work from home. Okey, jadi macam mana nak dapatkan buku tu? Jadi saya minta bantuan daripada GRA saya, pasal dia selalu ke library, untuk dapatkan mencari buku di library, buku asal di library. Dan ada buku yang Indonesia. Jadi Prof Rosnani email kepada sahabat di Indonesia untuk dapatkan buku asal tu. Jadi yang tu cabaran sikit. Alhamdulillah, Allah permudahkan segalanya. Alhamdulillah. Baik, ini mungkin ada soalan yang sedikit teknikal. Atau boleh respon sekadar yang inilah. Soalannya berbunyi, apakah kaedah terjemahan yang mendominasi karya terjemahan ini? Foreignization atau domestication? Ni daripada saya rasa ni daripada Profesor Fazliyatun. Tak, seorang profesor ni. Betul. Syarifah Fazliyatun Aliyah. Foreignization and domestication. Okay. Dia tak ada foreign sebenarnya. Walaupun dalam bahasa Inggeris, dia domestic. Okay. Sebab tokohnya tokoh Nusantara semuanya. Semua Nusantara, mereka merujukkan pun kepada buku-buku asal daripada bahasa Melayu. Jadi ini cuma masalah orang kata dari segi translation secara literal lah. Pasal kita faham konteks Melayu kita tu. Dia tak seperti karya daripada bahasa asing, Portugis ke, daripada bahasa Arab ke. Jadi saya rasa lebih kepada domestication tu lah. Okey. Mungkin soalan tambahan saya luas sikit daripada terjemahan, Doktor. Biasa bila kita bercakap tentang tokoh pendidikan luar negara lah, daripada barat dan seumpama, mereka ni masyhur dengan teori. Jadi macam Farrer apa semua tu lah. Tapi macam tokoh-tokoh kita ni dia mendidik, tapi secara khusus tidak nampaklah mereka membina teori, bina gagasan. Setakat yang Dr. Rahimah berkecimpung dalam bidang pendidikan itu, sudah adakah sebarang secara akademiknya dibina teori-teori pendidikan daripada tokoh-tokoh ini? Okey. Berkenaan teori tak? Okey, jadi antaranya saya alhamdulillah saya buat kajian tentang konsep konsep pendidikan, iaitu Islamic Integrated Curriculum, yang dikatakan bahawa itu adalah daripada recommendation mereka conference whatever semua lah, dah sampai ke Malaysia dan ada usaha-usaha sekolah tu. Bila saya membina satu konsep Islamic Integrated Curriculum tu, daripada kita ambil Islamic perspektif dan kita consider juga Western thoughts, dan kita tengok juga pemikiran Muslim scholars dan juga Muslim scholars. Okay. Jadi bila saya membaca pemikiran mereka ni melalui terjemahan tu, saya rasa teorinya, konsepnya sama. Okay, for example, mereka juga promoting kepada integrated curriculum. Mereka juga lebih kepada integration of integration of education, integrated education tu. Sama je, cuma mereka ni lebih kepada action. Lebih kepada action, mereka merealisasikan, mereka berbuat, mereka bekerja. Mereka ada madrasah, mereka bersama masyarakat lah maksudnya. Mereka bersama masyarakat, maksudnya mereka menggunakan idea yang sama, fikrah yang sama, dan mereka bersama masyarakat untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Saya nampak mereka tu tokoh-tokoh Melayu ni
Jenis action lah, action man. Gitu. Maksudnya dia bukan sekadar berteori di Bukan. kafe, di universiti lah, di bilik-bilik. Mereka bekerja, mereka orang kata infak diri mereka tu untuk Islam. Setengahnya lah, walaupun ada Islam atau kita kata untuk revival balik masyarakat Melayu, umat Islam gitu. Mungkin ada Mereka sikit orang nampak atau lebih pada Melayu. Mereka bergelumang dalam masyarakat itu. Mereka bersama masyarakat. Mereka membaiki masyarakat. Orang kata apa ni, Darussul Mujtama' yang tu yang saya suka daripada Prof. Kamal Hassan dulu masa mengajar, sampai sekarang saya suka subjek tu, Darussul Mujtama'. Kita teach masyarakat, bukan mengajar lecture saya teori, tapi by practice. Okey, mungkin pertanyaan terakhir Dr. Rahimah lah kepada pendengar kita, kenapa perlu beli buku ini dan baca dan juga ambil manfaat isinya. Kira dalam 2-3 minit. Okey, rumusan akhir lah. Okey. Okey, jadi semua kita kena faham bahawa semua kita merupakan individu. Semua kita bukan sekadar hamba Allah, tapi khalifah Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk kata melaksanakan tugaslah, tanggungjawab kita di dunia ini. Okey. So bagi saya semua orang bukan sekadar guru sahaja ataupun pensyarah sahaja, pendidik. Semuanya terlibat sebagai pendidik masyarakat, pendidik anak-anak. Okey. Jadi bagi saya inilah buku ini sangat signifikan, berimpak, perlu dimiliki, perlu dibaca, difahami, dihayati oleh semua kita lah. Terutamanya yang berada di institusi pendidikan, saya rasa kena faham lah. Jadi bila kita faham apakah orang kata matlamat pendidikan Islam, tanggungjawab kita untuk orang kata mengembalikan kegemilangan Islam tu, menegakkan syariat tu, jadi melalui pendidikan Islam. Jadi kita kena faham dulu pasal mereka ni berada dalam konteks kita, dalam masyarakat kita, masyarakat Melayu. Jadi fahamilah apa gagasan mereka, apakah tindakan mereka, macam mana mereka berjuang. Semoga kita ni sendiri mendapat roh mereka tu untuk meneruskan usaha ni, dan diteruskan juga untuk anak-anak kita. Kerana masyarakat Melayu sebenarnya masyarakat yang hebat, dan hebat ni ialah melalui Islam. Bukannya semata-mata berbangga kepada kita ni adalah Melayu, tapi kita yang Melayu Islam. Itulah. Jadi baik, alhamdulillah. Ada lagi ya? Harapan kepada buku inilah, harapan kepada buku ini. Okey, harapan saya buku ini memberi manfaat. Kerana dia bukannya usaha saya, bukannya semata Prof. Rosnani, tapi melibatkan ramai tokoh-tokoh terdahulu dan juga mereka yang mencintai sebenarnya pendidikan Islam, untuk kita kembalikan semula tu, orang kata Islami, orang kata traditional intellectual kita tu di alam Melayu tu. Jadi hari ni rasanya peluang yang baik kerana buku ni kita dapat 50% diskaun. Bukan sekarang 50%. Dan kawan saya pun ada yang order dengan saya nak buku ni. Jadi itulah harapan saya. Semoga buku inilah memberi manfaat dan memberi juga pahala lah sebagai amal jariah kepada semua yang terlibat. Dan juga kepada ulama-ulama dulu pun. Kerana untuk kenali semua tu lah. Semoga sampai amal jariah tu lah kepada mereka tu, insyaAllah. Pahala tu. Baik, terima kasih pada Dr. Rahimah atas Profesor Madya Dr. Rahimah daripada UNIZA atas perkongsian
isi kandungan dan juga beberapa isu penterjemahan yang beliau lalui dalam menterjemahkan buku yang hebat ini. Dan kita harap buku ini kita panggil Malar Hijau, iaitu evergreen, dan ke depan dikembangkan tokoh-tokoh lain. Kita pun dah makin ramai tokoh-tokoh yang meninggalkan kita, sebagai contoh Dr. Uthman Muhammadi dan seumpamanya yang masih lagi boleh dikaji mereka punya pemikiran dari sudut pendidikan dan seumpamanya. Jadi sekali lagi saya sebagai wakil IOM Press mengucapkan terima kasih pada Ramadia Dr. Rahimah Embong dan juga para pendengar kita hari ini. Ada ramai juga ni, alhamdulillah. Dan sekali lagi saya nyatakan bahawa kita mempelawa ataupun kita memberikan diskaun sehingga 50% untuk buku ini sempena dengan program ini sahaja. Jadi di luar pada program ni tak boleh 50%. Hatta penterjemah sendiri, penulis pun kalau diskaun biasa dalam 40% sahaja. Jadi jangan lepaskan peluang ini. InsyaAllah boleh hubungi link di bawah itu. Saudara saya ataupun sahabat kita berada Faris akan urusan. Jadi sekali lagi terima kasih Dr. Rahimah. Selamat berhari Jumaat dan cuti. Tapi cuti Pisyarah ni tidak cuti jugalah. Cuti bagi saya meeting kejap lagi. Meeting lagi ya. Okeylah, terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.